Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan ataupun kami akan mengumpaskan iaitu tajuk penggunaan tanda tangan digital menurut Akta Tanda Tangan Digital 1997. Nama yang diberi Muhammad Halim bin Muhammad Zaidi, nombor metrik 18BI1023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Anwar bin Samli. Nombor metrik saya 18BI01026. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Adil Imran bin Sulaiman. Nombor metrik 18BI01042. Baiklah, saya akan mengupaskan sedikit berkaitan dengan tanda tangan digital. Saya yakin dan percaya ada yang tertanya-tanya, apakah itu tanda tangan digital? Tanda tangan digital adalah tanda tangan elektronik yang digunakan untuk mengesahkan identiti penghantar ataupun penandatangan sesuatu mesej yang digunakan bagi memastikan sesuatu maklumat tersebut adalah betul dan sah di dalam setiap transaksi elektronik dilakukan. Okay, penggunaan tanda tangan digital yang diiktiraf dapat memenuhi beberapa aspek keperluan seperti kerahsiaan dokumen, pengesahan identiti dan dokumen tersebut tidak boleh disangkal dan juga integriti sesuatu maklumat tersebut adalah terjamin. Baik. Tanda tangan digital adalah berfungsi kepada setiap dokumen kerana dokumen yang berlainan menghasilkan tanda tangan digital yang berlainan. Apakah maksud di ayat ni? Okay, maksud dia di sini setiap message yang dihantar ataupun dokumen yang dihantar, tanda tangan digital yang terhasil adalah berbeza mengikut dokumen-dokumen. Maksudnya sekiranya saya hantar dokumen A kepada sahabat saya, maka dia akan menghasilkan satu tanda tangan digital. Dan apabila saya menghantar dokumen B kepada kawan saya yang sama, dia akan menghasilkan satu tanda tangan digital yang lain. Dia takkan sama dengan tanda tangan digital yang A. Dia akan berbeza-beza. Okey. Kita teruskan dengan konsep asas tanda tangan digital. Konsep tanda tangan digital ni telah mula diperkenalkan oleh Diffie dan Hellman pada tahun 1976. Baik, di sini saya ada menyenaraikan 5 konsep asas tanda tangan digital. Yang pertama, tanda tangan digital merupakan fungsi cincang ke atas maklumat dan ia menghasilkan apa yang dikenali sebagai satu mesej yang disulitkan. Okey, mungkin disulitkan ni dirahsiakan lah. Okey, konsep yang kedua, tanda tangan digital sepatutnya ia boleh menghalang segala jenis penipuan. Okey, dua contoh penipuan yang boleh dihalang iaitu yang pertama, pemalsuan tanda tangan oleh pihak penerima ataupun pihak ketiga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, boleh menafikan menghantar mesej oleh penghantar. Maksudnya orang yang menghantar tu tidak dapat menafikan dia menghantar mesej tersebut. Itu dua jenis penipuan yang boleh dihalang. Okey, kita teruskan dengan konsep yang ketiga iaitu tanda tangan digital dapat mengenal pasti identiti pengirim secara dengan lebih berkesan. Okey, hal ini kerana hanya dengan kunci persendirian pengirim sahaja yang boleh menghasilkan tanda tangan digital tersebut. Okey. Konsep yang keempat, okey, iaitu tanda tangan digital dapat membuktikan integriti kandungan sesebuah mesej yang ditandatangan oleh pengirim. Okey, macam saya ada sebutkan tadi, integriti sesebuah mesej itu terjaminlah apa yang dihantar oleh pengirim. Okey, dan konsep yang kelima, okey, tanda tangan digital tidak boleh ditiru dari mesej lain kepada mesej yang lain. Yang ni saya ada sebutkan tadi di awal-awal tadi. Okey, maksudnya
um, tanda tangan yang terhasil itulah tidak akan sama dengan setiap message yang dihantar. Okey. Okey, kita teruskan dengan ciri-ciri tanda tangan digital. Okey. Tanda tangan digital ni dia setanding dengan tanda tangan tulisan tangan. Okey, maksud tanda tangan tulisan tangan ni tanda tangan yang selalu yang kita buat itulah, macam sign borang semua tu. Okey. Okey. Tanda tangan digital ni mempunyai 3 ciri berikutlah. Yang pertama, boleh mengesahkan ataupun menentusahkan ni, okey, pengarang, itu orang yang menulis tu, yang mengarang sesuatu message, masa dan tarikh tanda tangan yang dihasilkan. Okey. Yang kedua, boleh mengesahkan kandungan pada masa ditanda tangan. Dan yang ketiga pula, tanda tangan tersebut boleh ditentusahkan oleh pihak ketiga, okey, ataupun penerima untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang berlaku. Okey. Okey, baik. Berdasarkan 3 ciri tersebut, dapatlah dirumuskan dengan 5 perkara, iaitu 5 perkara lah yang perlu ada pada tanda tangan digital. Okey, iaitu yang pertama, tanda tangan tersebut merupakan corak bit yang bergantung kepada mesej yang ditandatangan. Yang kedua, tanda tangan tersebut menggunakan maklumat unik untuk seseorang pengirim bagi mengelakkan pemalsuan dan penafian mesej yang dihantar. Okey, yang ketiga pula, mudah untuk menghasilkan tanda tangan digital tersebut lah. Okey, memang nampak macam mudah. Okey, mudah untuk mengenal pasti dan menentusahkan tanda tangan digital. Okey, ni tadi saya ada sebutkan juga konsep dia, untuk memudahkan kita mengenal pasti identiti penghantar dan begitulah. Okey. Dan yang kelima, tidak munasabah untuk memalsukan tanda tangan digital, sama ada dengan membentuk message untuk tanda tangan digital yang ada ataupun membentuk tanda tangan digital palsu untuk message yang ada. So, ini kali ketiga saya sebutkan bahawa tanda tangan digital memang tidak dapat ditiru lah. Okey, kerana dia berbeza-beza setiap message. Okey. Baik. Okey, seterusnya tanda tangan digital di Malaysia. Okey. Di Malaysia terdapat satu akta, iaitu Akta Tanda Tangan Digital 1997. Okey. Okey, akta ini telah dibuat untuk memberi keyakinan kepada keyakinan dan menggalakkan orang awam dan pelabur-pelabur asing untuk melakukan transaksi elektronik yang selamat di peringkat dalam negara ini, tempatan, dan juga peringkat antarabangsa lah. Okay. Akta ini mula dikuatkuasakan pada tahun 1998, pada 1 Oktober 1998, dengan tujuan bagi mengawal selia penggunaan tanda tangan digital di Malaysia lah. Dan ia juga untuk menjamin keselamatan mengenai isu undang-undang yang berkaitan transaksi elektronik. Okey. Dan juga bagi mengesahkan penggunaan tanda tangan digital melalui sijil perakuan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa pemerakuan PBP berlesen. Okey. Di Malaysia ni juga sangat special kerana ada satu Suruhanjaya, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, atau dikenali sebagai MCMC ataupun SKMM, merupakan pihak yang bertanggungjawab lah dalam segala urus takbir, penguatkuasaan dan pelaksanaan peruntukan-peruntukan yang terdapat di bawah Akta Tanda Tangan Digital 1997 bagi tujuan pengawasan dan penyeliaan aktiviti yang dibuat ataupun dilakukan oleh PBP yang berlesen tersebut. Okey. Terima kasih.
Okey, kita terus kepada faedah-faedah hasil penggunaan tanda tangan digital, iaitu komunikasi secara elektronik dan saluran komunikasi yang lain perlu kepada ciri-ciri keselamatan seperti kerahsiaan, pengesahan, integriti dan tiada penolakan. Yang mana kebanyakan maklumat disimpan dan dihantar dalam bentuk elektronik, dan tanda tangan digital memenuhi 5 kriteria tanda tangan tulis tangan, iaitu tanda tangan tidak boleh ditiru atau dipalsukan, tanda tangan adalah tulen, tanda tangan tidak diguna semula, dokumen yang ditanda tangan tidak dipinda, dan yang terakhir ialah tanda tangan tidak boleh dinafikan. Yang mana apabila dokumen yang kita telah ditandatangan ni ianya menjadi kekal dan menjadi asli, ya, kerana tanda tangan yang kita buat melalui digital itu adalah menjadi sah di sisi undang-undang, sah apabila kita tanda tangan pada dokumen tersebut. Okey. Kebaikan tanda tangan digital dapat dilihat pada keupayaan tanda tangan digital, iaitu ia boleh meningkatkan kelajuan transaksi dan meluaskan jangkauan komunikasi secara geografi. Dan juga tanda tangan digital direka bentuk untuk membekalkan jaminan seperti integriti data, pengesahan pengirim, pengesahan mesej, tidak boleh menafikan, menghantar mesej dan memberi kesan di sisi undang-undang di beberapa negara, dan salah satu adalah Malaysia lah. Banyak negara-negara memakai tanda tangan digital dan salah satunya adalah Malaysia lah. Jadi apabila tanda tangan digital ini direka untuk penggunanya, maka penggunanya perlu menanggung risiko. Nanti saya akan cakaplah risiko apa yang perlu penerima tanggung ataupun penandatangan itu perlu tanggung. Okey, baik. Kita pergi kepada kesan tanda tangan digital, iaitu TTD lah. Okey. Menurut Seksyen 62 Akta Tanda Tangan Digital, iaitu kepuasan kehendak tanda tangan tu. Okey, subsection 1 yang menyatakan ialah undang-undang menghendaki tanda tangan atau memperuntukkan akibat tertentu dalam ketiadaan tanda tangan rukun itu hendaklah dipuaskan oleh suatu tanda tangan digital. Jika klausa A menyatakan ialah tanda tangan digital itu tidak sah betulkan dengan merujuk kepada kunci awam yang disenaraikan dalam perakuan sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa pemerakuan berlesen. Manakala subsection B pula yang menyatakan ialah tanda tangan digital itu telah ditambah oleh penandatangan dengan niat untuk menandatangani mesej. Apa-apalah mesej yang penerima nak hantar kepada pelanggan dia ke, nak menghantar kepada seseorang yang memerlukan row yang mana memerlukan tanda tangan digital itu. Jadi manakala klausa C pula ialah penerima tidak mempunyai pengetahuan atau noti bahawa penandatangani iaitu I telah melanggar kewajipan sebagai pelanggan. 2. Tidak memegang kunci persendiri yang digunakan untuk menambah tanda tangan digital itu secara sah. Okey. Manakala subsection 2 yang menyatakan ialah mana-mana undang-undang bertulis yang berlawanan, yang menyatakan dalam klausa A iaitu suatu dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan digital mengikut akta ini hendaklah mengikut di sisi undang-undang seperti suatu dokumen yang ditandatangani dengan suatu tanda tangan bertulis tangan, suatu cop ibu jari yang ditambah atau apa-apa tanda lain. Dan B, suatu tanda tangan digital dihasilkan mengikut akta ini hendaklah disifat sebagai suatu tanda tangan yang mengikut di sisi undang-undang. So, jadi tanda tangan yang ditandatangani oleh penandatangani suatu dokumen yang dia dilepaskan kepada orang lain ataupun satu kontrak yang ditandatangani secara tanda tangan digital ni, ia sah di sisi undang-undang. So dia tak boleh nak cakap
dokumen ni tak sah. Ni bukan dokumen saya. Nah, tak boleh sebab apa-apa tanda tangan yang dikeluarkan oleh tanda tangan digital itu adalah sah. Dokumen yang sah. Okey, manakala section 3 ialah tiada apa-apa jua dalam akta ini boleh menghalang apa-apa simbol daripada menjadi sah sebagai suatu tanda tangan di bawah mana-mana undangan yang terpakailah. Apa-apa simbol yang menghalang lah. Akta ini boleh menghalang apa-apa simbol daripada menjadi sah. So, apa-apa simbol yang menghalang dalam akta ini, so dokumen itu adalah sah lah, tanda tangan itu adalah sah lah. Okey, manakala section 63 pula ialah tanda tangan digital yang tidak boleh dipercayai. Okey, dalam subsection 1 ini yang menyatakan penerima TTD iaitu tanda tangan digital tu akan menerima risiko TTD dipalsukan lah. Okey, dalam section 2 yang boleh backup section 1 ni yang mana jika penerima TTD tidak bergantung dengan TTD, penerima perlu bagi tahu penanda tangan tadi ianya tidak tergantung kepada TTD. So apa-apa yang awak nak macam daripada syarikat manalah kita nak buat satu kontrak, cakap dengan dia, saya tidak tergantung kepada tanda tangan digital ni. Saya nak tanda tangan yang bertulis yang awak tanda tangan sendiri. Macam tu. Buat macam tu. Sebab apa? Kita takut ya tanda tangan itu dipalsukan. Banyak yang akan berlaku sebab setiap masa pada hari ini dunia adalah peredaran zaman. So otak-otak manusia ini begitu cepat. Dia boleh hacker, dia boleh buat apa yang dia nak. So money is very important macam tu. So apa-apa yang dia nak buat senang. So kalau kita nak buat kontrak, nak kontrak apa-apa, kita memerlukan tanda tangan asal lah. Kalau bagi saya kalau sebab kita takut jika tanda tangan itu dipalsukan. Okey, section 64 pula, mesej yang ditandatangani secara digital disifatkan sebagai dokumen bertulis, yang mana apa-apa tanda tangan yang disahkan oleh kekuci awam dan ianya telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa perlakuan berlesen lah. Okey, section 65, mesej yang ditangani secara digital disifatkan sebagai dokumen asal. Iaitu mesej yang ditandatangani secara digital hendaklah sah, berkuasa dan berkesan. Mesej yang ditandatangani secara digital itu sebagai asal dan unik, yang dalam hal itu hanya hal tertentu itu merupakan mesej yang sah, berkuasa dan berkesan. Okey, kita terus kepada section 66 iaitu pengesahan tanda tangan digital, iaitu perakuan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa pemerakuan berlesen hendaklah merupakan pengaku terimaan tanda tangan digital yang disah betulkan dengan merujuk kepada kunci awam yang disenaraikan dalam perakuan. Tidak kira sama ada perkataan mengenai pengaku terimaan nyata terdapat dengan tanda tangan digital itu dan tidak kira sama ada penandatangan hadir secara fizikal di hadapan pihak berkuasa. Perakuan berlesen apabila tanda tangan digital itu dihasilkan jika tanda tangan digital itu klausa A yang menyatakan boleh disah betulkan oleh perakuan itu dan B ditambahkan semasa perakuan itu sah lah. Okey, section 67 pula menyatakan anggapan dalam penghakiman pertikaian, yang mana dalam menghakimi pertikaian yang melibatkan tanda tangan digital, mahkamah hendaklah menganggap perakuan yang ditandatangani secara digital oleh pihak berkuasa perakuan berlesen, yang disiarkan dalam repository diiktiraf, 2. Yang diadakan oleh pihak berkuasa perakuan berlesen yang mengeluarkan atau oleh pelanggan yang disenaraikan dalam perakuan tersebut lah. Okey, manakala B, bahawa maklumat yang disenaraikan dalam perakuan sah dan disahkan oleh pihak berkuasa pemerakuan berlesen yang mengeluarkan perakuan itu adalah tepat. C, bahawa jika tanda tangan digital disah betulkan oleh kekuci awam yang disenaraikan dalam perakuan sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa,
Pemerakuan berlesen, tanda tangan digital itu ialah tanda tangan digital pelanggan yang disenaraikan dalam pemerakuan itu. Tanda tangan digital itu telah ditambah oleh pelanggan itu dengan niat untuk menandatangani mesej itu. Dan penerima tanda tangan digital itu tidak mempunyai pengetahuan atau notis bahawa penandatangani itu telah melanggar kewajipan sebagai pelanggan, tidak memegang kunci persendirian yang digunakan untuk menambah tanda tangan digital itu secara sah, dan bahawa tanda tangan digital itu dihasilkan sebelum ia ditanda masa oleh suatu perkhidmatan penanda tarikh ataupun masa diiktiraf menggunakan sistem boleh dipercayailah. So dia dah ada sistem yang mana menggunakan kunci awal lah apabila tanda tangan tu ditandatangani dan dimasukkan ke dekat kunci awam. Macam tu. Seterusnya kita pergi kepada tanda tangan digital menurut undang-undang. Mengikut kepada Akta Tanda Tangan Digital 1997, tanda tangan digital merupakan penjelmaan sesuatu mesej dengan menggunakan suatu sistem kripto tidak simetri dengan sedemikian yang seseorang yang mempunyai mesej awal itu dan kunci awam penanda tanganan boleh menentukan dengan tepat. Menurut ATD 1997 ini, suatu peraturan undang-undang tersebut memerlukan kepada tanda tangan, dan jika tidak dapat disediakan, maka diberi alternatif yang lain iaitu tanda tangan digital. Signifikan tanda tangan digital ini ialah ia memerlukan kepada pensijilan ataupun clearance yang sah daripada pihak berkuasa perakuan berlesen. Tanda tangan digital ini juga dilekatkan oleh penanda tangan dengan tujuan untuk menandatangan mesej. Kesan daripada Akta Tanda Tangan Digital 1997 adalah bahawa dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan digital sesuai dengan syarat, yakni mengikat secara sah dengan dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan tulisan tangan ataupun cap jari. Pada masa ini, terdapat hanya 3 pihak berkuasa pensijilan yang dilesenkan di Malaysia untuk mengeluarkan sijil digital yang mengikat secara sah, iaitu PostDigiCert Sendirian Berhad, MSCTrustgate.com Sendirian Berhad dan Telekom Applied Business Sendirian Perdagangan Elektronik 2006 menyatakan bahawa tanda tangan digital ialah mengenali setiap huruf, watak, nombor, suara atau simbol atau gabungannya yang dibuat dalam bentuk elektronik yang diterima oleh seseorang sebagai tanda tangan, dan ia dikenali sebagai e-tanda tangan. Akta ini juga menyebutkan bahawa sekiranya dokumen tersebut dibuat secara elektronik, ia boleh ditandatangani oleh e-tanda tangan. Ini tentu saja tertakluk kepada syarat-syarat yang mesti dilampirkan atau dikaitkan dengan dokumen elektronik. Undang-undang tersebut secara khusus mengesahkan bahawa kontrak tidak dapat dinafikan keberkesanannya hanya kerana mereka disimpulkan secara elektronik, walaupun dokumen dan akta tersebut mungkin memerlukan syarat formal tambahan seperti notaris atau pengesahan. Prinsip-prinsip di sebalik penggunaan tanda tangan tidak berubah. Apa yang dibuat oleh undang-undang adalah memudahkan penandatanganan di antara dua pihak tanpa kertas dan melalui kaedah elektronik. Alih pula kepada kes berkaitan, kumpulan kami memilih kes Yusof Holmes bin Abdullah versus Public Prosecutor. Okey, pada kes ini, Yusof Holmes selaku perayu telah menipu pengarah KLRCA, iaitu dengan memperdaya mereka untuk mempercayai bahawa Statement of Independence yang ditanda tangani beliau adalah benar. Yusof Holmes ini juga dilantik dirinya sebagai penimbang tara dalam pertikaian di antara JMR Construction Sendirian Berhad dengan NCWEB Changjiang Waterway Engineering Bureau. Perayu membuat perakuan selaku timbang tara, sedangkan dia mengetahui perakuan tersebut adalah palsu dan tidak memenuhi legislatif undang-undang. Perayu ini disabitkan kesalahan di bawah Kanun Kesesaan Seksyen 417 dan 199 kerana telah menipu serta memberikan kenyataan palsu yang dibuat dalam akuan. Hakim Mahkamah Session menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan bagi perayu dan dikenakan denda RM20,000 jika gagal bayar 6 bulan penjara tersebut. Melihat pada kes ini, kita dapat tahu yang di samping kelebihan menggunakan tanda tangan digital, terdapat juga
penyalahgunaan tanda tangan digital ini dapat memudahkan kita sebagai pengguna ataupun berurusan dengan orang lain. Dia berbalik kepada kita sendiri dengan pendirian moral kita, sama ada untuk menggunakan kelebihan ini secara baik ataupun menggunakan ini untuk kelebihan diri kita sendiri. Jadi ia bergantung pada kita untuk memanfaatkan tanda tangan digital ini. Dan akhir sekali, sebagai penutup, ingin saya nyatakan 3 poin penting. Dan yang pertama ialah Akta Tanda Tangan Digital 1997 ini dibuat untuk memberi keyakinan dan menggalakkan orang awam melakukan transaksi elektronik yang selamat di peringkat tempatan dan antarabangsa. Yang kedua, di bawah akta ini, tanda tangan digital menyediakan sistem verifikasi untuk mengesahkan identiti menghantar dan mengesahkan mesej yang dihantar. Yang ketiga, tanda tangan digital mempunyai faedah kebaikan seperti meningkatkan kelajuan transaksi dan meluaskan jangkauan komunikasi secara geografi, memenuhi ciri-ciri keselamatan seperti kerahsiaan, pengesahan, integriti dan tiada penafian, non-repudiation serta dijamin otoriti undang-undang. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.